Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ni 10 Mei 2020. Okey, terima kasih sudi join live saya lagi. Okey. Ya, bulan puasa ni apa? Saya jarang nak bercakap pada waktu siang dan sepatutnya saya nak buat malam tapi sebab malam saya dah kelas. So, saya sempat buat siang je lah. Okey. Malam saya berkelas sampai Khamis depan. 2-14 hari saya kelas. Saya start minggu lepas hari Khamis. So saya habis pun 2 minggu lagi hari Khamis. So minggu depan sekali baru saya habis kelas. So tak apalah. Yang mana tu kita sempat saya buat ataupun saya buat video lah. Okay. So okay. Sekarang ni macam mana trade minggu lepas? Okay tak okay? Saya harap semuanya dalam keadaan okay lah. Okay. Sebab minggu lepas saya ada kongsi analisa. Okay. Price nak kemana-kemana. So harap semuanya dalam apa, boleh profit lah. Okay, saya pun ada loss minggu lepas. Macam salah trade kan, tak semestinya ada loss. Okay, macam ni adalah review minggu lepas lah. Tengok apa, CAD CHF kan. Okay, price dia free to break this Sebab tu saya cakap, kalau saya nak sell, saya akan tunggu dia break dulu baru saya akan cari sell. Tapi sebabkan dia tak break, that's why lah dia punya bounce tu hati-hati ya. Sampai atas ni tu dia ni balik, dia fail to break ni balik, dia naik ke atas. Tu antara yang ni lah. So sebab bulan puasa ni tak mau cakap banyak sangat kan, nanti dahaga tengah hari ni jenuh lah cari tengok kawan-kawan. Okay, so boleh lah tanya apa nak saya analisa tu. Kita buat singkat lah, saya tak ambil masa panjang lah untuk hari tengah hari dahaga jenuh saya. Okay. So daripada Aiman minta EU. So EU minggu lepas kita tengok. Okay. Kita apa, assume dia akan buy. Minggu lepas cat warna hitam tak. Okay, tapi tengok bila price sampai di zone ni, dia tak buat reaction dan just the break. So bila dia break tu kita tengok dia break. So sekarang ni baru dia nak balik. Okay. So apa nak berlaku minggu ni? Okay, saya padam lukisan ni. Saya lukis mula-mula balik lah. Okay. So kalau kita tengok mula first kali kita akan tengok dia punya support resistance yang terdekat dulu. So sini adalah satu support kan. Dia dah wujud satu support lah. Okay. So sini pun masih ada support. Okay. Dekat-dekat lah. Kadang-kadang dia turun tu dia buat shadow kan. Sakit hati. Okay. Kadang-kadang saya pun manusia agak sakit hati agak dengan market lah. Dia kenal saya punya stop loss, lepas tu dia baru turun kan. Macam kisah minggu lepas saya akan berlaku kat AJ Saya sell AJ minggu lepas. Ngam-ngam lah dia kenal stop loss saya. Lepas tu baru dia turun. Lepas tu dia naik balik lah. Yang tu yalah, tak ada rezeki. Yang tu lah kisah dia. So ni adalah support dia, ni support dia. So ni adalah support dia. Okay. So yang menjadi lagi adalah yang clear lah yang kita nampak. So sekarang ni price berapa? Okay. So kalau kita tengok daripada segi penurunan ni, okay, EU, okay, sekarang ni dia dah buat, nampak dia buat U-turn. Dia buat support baru kat sini So itu dah menunjukkan bahawa price dia akan cuba naik warna hijau cantik tak? Warna hijau lah. Okay. Boleh lah warna hijau. Sebab apa? Sebab dia fail to break support ni. Support ni saya panggil level ketika lah. Okay. Level ketika, kalau dia nak turun bawah lagi, okay, price nak turun bawah lagi, dia nak cari support bawah lagi, sini, dia mesti break support dulu, baru dia boleh cari. Kalau tak, kata apa, jangan mimpi kata dia nak turun. Ayat lah. Okay, maksud dia, as long dia tak break support ni, kamu jangan cari sell. Okay. Maksud dia sekarang ni price kemungkinan dia akan buat kenaikan. So kalau kita tengok daripada segi structure lah, okay, structure dia akan nampak dia buat apa. Dia dah buat apa? Ni dia dah buat penurunan dan dia buat kenaikan lah. So dia akan naik lah, InsyaAllah. Tapi dia naik tu bukan naik terus ya. Kadang-kadang dia turun dulu sampai bawah ni, lepas tu dia naik balik.
Tu based on market lah. Ikut ni market lah. Okay. Cuma apa yang kita boleh jangkakan, price buat kenaikan atas sebab faktor. Okay. Price fail to break this area dan dia cuba naik. Okay. So, ada kemungkinan dia turun bawah. Boleh. Dia boleh jadi turun bawah. Okay. Dengan syarat, okay, contoh sampai sini, contoh saya cerita, kemungkinan berlaku. Sampai sini tiba-tiba price patah balik. Dia buat pula structure penurunan. So, takkanlah kamu nak hold buy lagi. Maksud tu kamu dah boleh boleh cut kamu punya position buy. Kamu tunggu dia break ni, baru kamu sell. Jangan sell kat atas ni pula, sebab hati-hati. Sebab mungkin dia turun sampai sini, lepas tu dia naik balik. Ni simulation market lah. Maksud dia, apa-apa dia boleh jadi. Okay. Cuma kalau dia buat turun tu, kamu hati-hati lah. Okay. Cuma kita predict, kita punya jangkaan price akan naik atas. Okay. Clear. Sebab kat sini kita nampak lah, sini ada satu resistance kan. Kalau tengok SPR, IBS semua ada kan. Okay, cuma saya tak ambil sebagai ni. Cuma saya target sebagai ni lah. Saya nampak movement yang ketara di sini. Okay. Ni untuk EU. So, EU jangkaan minggu lepas saya target buy selagi dia tak break support ni. Okay. So, terima kasih pada yang sudi join lah ya. Okay. Jeff Ais Cendol NU NZD USD NZD USD NU. Okay, so NU minggu lepas kita ada analisa. So tak lalu. Okay, mula-mula kita akan cari support and resistance yang berhampiran dulu. So kita nampak ni satu support. Okay. Dan sini adalah kita jumpa lagi dia punya support. Dia buat bawah ni double bottom kan. Okay. So sekarang ni macam mana? Nak buy kan nak sell? Nak buy kan nak sell? Okay. So kalau kita nak buy, saya cadangkan kita tunggu price break ni dulu. Okay, break level ni dulu baru kita akan buy. Okay. Kita tunggu dia break dulu. Okay, saya tarik sini sikit. Okay, dia pergi selamat lah. Okay, sebab sekarang ni price berada di support. Kemungkinan price akan bounce dulu, baru dia akan naik balik. Sebab kat sini ada satu level boy. Ni kan dia punya level apa? Level resistance ni kan. So jadi support RBS. So ada kemungkinan price akan jadi macam ni. Dia akan turun dulu. Okay, ni satu lagi. Dan dia bounce dulu, baru dia naik atas balik. Macam tu. Okay. Sebab ni dah dia dah buat apa? Double bottom kan. Satu, lepas tu dia buat dua. Dia break sini. Okay. So the best kita untuk buy kat sini lah area ni. Okay. So as long kita akan cari buy, kita akan tengok reaction candle di situ. Okay. Tapi jika dia break bawah ni, okay, so hati-hati lah. Okay. Kita nak penting adalah reaction candle di situ. Bila wujud reaction candle, dia buat strike lah, engulfing ke pimba ke, dia buat inverted hammer kat sini. Yang tu antara poin-poin tempat yang best untuk kita buy. Okay. Ni berkenaan dengan NZD USD. So, Assalamualaikum cikgu. Suhaimi Suwiti. Boleh tengokkan UJ USD JPY. So, USD JPY. Apa ni minggu lepas saya stop loss. Okay. So, apa berlaku pada UJ? Kalau kita tengok daripada segi pandangan mata kita nampak sini kan. Nampak satu. Dia dah break kan. Break trend line. Okay. Yang kedua, dia ada break resistance. Okay. So, sekarang ni price ada potensi untuk kenaikan sampai mana? Sampai sini. InsyaAllah. Okay. Maksud dia, price dia akan cuba test sini lah.
Tapi kadang-kadang dia turun dulu. Kamu kena ingat lah. Kadang-kadang dia turun, dia cari trend line, baru dia naik balik atas. Okay. Kadang dia cari dia punya support ni sini. Okay, tapi disebabkan faktor, kalau kita tengok daripada segi ni pun dia dah buat structure, nampak tak? Structure connect kan. Dia turun, lepas tu dia buat naik kan. So jangka dia naik lagi lah. Okay. So sini kita punya destination kita yang pertama lah. Buat masa ni. Okay. Ni apa yang saya nampak tentang USD JPY. Clear. Okay. Kalau clear, bagi like sikit lah. Kalau kamu aja share lah saya punya post ni. Share saya punya live kan. Supaya ramai dapat ilmu. Okay, dapat manfaat kan. Mana tahu saya boleh belajar apa kan. Okay. Muhammad Muhammad Amirul. ni panggil apa? Muhammad Amirul lah yang sebut. Gold. Okay, gold lah. Gold actually saya tak trade. Tapi nak tengok boleh lah. So roadmap minggu lepas macam mana gold? So minggu lepas saya punya roadmap. Ni minggu lepas punya ni saya punya simulation saya minggu lepas. Saya tunggu dia break lah kan. So minggu lepas saya tak break. Maksud dia, saya tunggu dia break movement ni So dia fail to break. Dia test balik ni. Tengok price. Dia test balik. Bila dia fail break, dia datang test balik. So next mana? So untuk minggu ni saya padam lah ni. Okay. So kita tengok ada yang baru wujud. Saya padam balik. So kita nampak dia wujud satu lagi sini kan. Untuk ada dia punya samalah level dia, resistance dia. So kat sini dia punya support dia satu. Okay. Sini pun support dia satu. Dan kalau kita tarik daripada skala trend line, okay, dia jadi macam ni. Kau nampak trend line ni kan? Saya tak lah bagi terang kan. Okay. Satu kali test, dua kali test, tiga kali test. So price sekarang ni dia akan main dalam range ni lah yang saya nampak tentang gold ni. Okay. Kita akan tunggu. The best adalah break. Sama ada dia break ke atas atau break ke bawah, yang tu market yang buat. Okay. Kalau daripada segi chart pattern, ada pattern lah ni. Saya tak tahu apa nama ni. Okay. Yang best bagi saya, whatever chart pun dia panggil flat pattern, bullish ke, dia bearish ke apa, kita tunggu the best sekali adalah break. Baru kita buat decision untuk kita buy atau sell. Okay. Kalau dia break bawah, kita akan sell sampai sini atau sini. Tapi kalau dia break atas, kita akan cuba buy, cari peluang buy di area-area sini lah. Okay. Kawasan ni yang dia fail, masih fail break Kalau tengok movement yang resistance ni, dia test sekali, lepas tu dia test sekali lagi, dua kali, okay, tiga kali. So sekarang ni kenaikan dia mungkin dia nak break atas kan. Siapa tahu kan. Okay. So apa orang saya cakap, tunggulah market yang buat decision untuk gold ni. Clear tak? Okay. Clear. Bagi love sikit saya. Semangat sikit. Okay. So kalau dia break bawah, choice lah. Kita akan tunggu. Yang penting mesti tunggu. Bukan kita terus esok lusa terus apa? Esok market open terus buy, terus sell kan. Jangan. Okay. Kita stay waiting tempat yang best untuk kita buy. Kita nak jelas pergerakan dia, baru kita boleh buy dengan tenang. Okay. So itu adalah berkenaan dengan gold. So Awang Muhammad Adri, Aircat Aussie Canada. Okay. Aircat ni dia punya kisah dia saya tak tahu sebab maksud dia movement dia kau nampak movement dia macam mana kan. Ingat saya pun kata actually kata kalau ikut daripada dulu punya, kita dah target nak sell kan, tapi untuk naik
Disebabkan faktor pengaruh Canada punya minyak. So kalau kita tengok resistance ni satu. Okay. Lepas tu support satu. Okay. Kalau ni kita tak nampak lagi lah. Okay, dia ada satu di atas ni, yang kecil ni. Tak apa lah. Bagi saya, untuk akad ni senang je. Okay. Sebab saya tak berminat trade dalam range macam ni. Sebab movement dia tu movement yang agak, bagi saya tak clear, tak jelas. Saya nak movement yang macam ni. Dia nampak penjelasan apa, movement dia, kenaikan dia, penurunan dia. So kalau movement macam ni, saya tak berminat nak trade. So apa yang saya boleh kata, akad ni, okay, Aussie Canada ni saya akan selesa tunggu dia breakout salah satu arah. Buat kandang nak siap kat dia kan. Breakout baru kita follow arah tu. Kalau dia tak breakout, bagi dia duduk dalam kandang ni. Turun naik kan. Okay. Ataupun kalau kamu berani, kamu ambil range trade SNR kan. Maksudnya buy kat sell kat sini, buy kat sini, apa, TP sini, buy pula sini kan. As long dia tak break. Okay. Kisah dia panjang lah. Bila dia dah break, tu lain cerita. Baru kita cari movement dia. So kalau kita tengok daripada segi ni, okay, saya buka daily atau weekly, tengok ada SNR yang terdekat dengan dia. So sini ada satu SNR okay. So dekat ya. Maksud dia kemungkinan price akan naik dulu. Dia akan break. Okay. Lepas tu baru dia bounce balik bawah. Okay. Kemungkinan ada macam tu lah. Apa-apa pun kita tunggu price break ni. Tengok reaksi SNR kat sini. Dia buat apa kat sini. Bila dia buat structure penurunan, kita boleh sell. Kalau dia break ni, kita buy lagi lah. Okay. Tapi untuk akad buat masa ni, saya masih tak berminat untuk buy atau sell. Saya stay waiting lah untuk dia breakout salah satu arah. Supaya kita nampak clear movement. Supaya movement yang clear tu memudahkan kita untuk kita trade. Untuk kita buat decision. Okay. Itu yang saya nampak tentang akad lah. So UCHEF. Okay. Nafos Enco. Tuan tolong tengok UCHEF. Okay. So kita tengok UCHEF UCHEF ni apa berlaku minggu lepas. Okay. So UCHEF minggu lepas, price dia masa tu dia masih fail to break. Dan dia buat kenaikan. Sekarang ni bila dia sampai ni, baru dia buat penurunan. So apa akan berlaku pada minggu ni? Kita padam dulu semua. Okay. So macam biasa, saya akan tandakan dulu sebagai saya punya resistance dia. Okay. Dan bawah adalah support dia. Wah. Okay. So ni support, ni resistance. So nak buy kan nak sell. Saya bila live dengan kamu, saya tengok chat. Bukan saya tengok chat sebelum saya sini. Maksud dia tu, saya tak study dululah. Sepatutnya kalau ni orang selalu study kan, nak terangkan. So saya tengok sama-sama kamu lah. Okay. So kalau okay. So sekarang ni apa yang saya nampak, okay, price dah nampak dia punya SNR ni kan, support ni dia dah break kan. So kemungkinan price akan ada, dia dah break ni. So dia akan cuba test level-level ni, area ni, baru dia turun lagi. Okay, dia akan turun cari SNR yang ada. Kita ambil minor SNR. Okay. Ataupun dia akan test ni balik. Ni boleh berlaku pada UCHEF. Buat masa ni saya nampak tentang UCHEF. So ada kamu kena ingat, bila dia break ni, dia akan test ni. Kadang-kadang dia datang, dia boleh test atas ni. Okay. As long dia tak break level atas ni, as long tu kita tak akan cari buy. Level ni mesti break. Maksud dia level ni, level sekali ni kawan ni tau. Ni nampak dia ada apa? Satu, dia buat SNR, dia test sekali, dua kali test, tiga kali kan. Okay. So as long dia tak break ni, kita akan cuba cari sell lah. Okay.
Ada kemungkinan price nak break, ada, tapi kita akan cuba. Kita tengok, sebab tu yang penting tengok reaksi price. Okey. Tengok dia punya maksud reaksi price tu, maksud dia tu reaksi price action lah. Dia buat apa? Dia buat candlestick apa? Candlestick bullish ke, engulfing ke, bearish ke. Yang tu kita nak tengok. Ataupun dia buat yang paling penting, kalau best kita nak buat decision sell, kita tunggu CRS. Yang tu. Candlestick ada pattern kan. So kita tengok dia buat apa. Dia buat shooting star ke. Saya dah hafal sikit lah. Okay. Sebab mengajar orang kan. Dia buat apa lagi tu. Dia buat ingat yang tu je lah. Dia buat engulfing kan. Bearish engulfing. Okay. So buat masa ni kita akan cuba cari sell untuk UCF. Kenapa cari sell? Sebab saya nampak dia dah break dia punya support sini kan. Sebab tu kita cari sell. As long dia tak break atas ni, okay, level ketiga dia ni, as long kita cuba cari sell. Sell dia sampai sini boleh. Okay, kita akan tengok reaksi price ataupun kita tambah ini. Yang tu tentang USD CHF. UCF. Dah harga ni. Siapa nak tanya saya tengah hari ni? Okay. Muhammad Fauzi Auzi NZD Auzi Kiwi. So kita pedam apa yang berlaku pada minggu lepas. Price buat kenaikan dalam skala retracement orang panggil Okay, bukan orang panggil, saya panggil So nampak tak? Okay. So sekarang ni price dah breakout. Okay. So bila price breakout, apa yang kita berjangkakan, price akan turun sampai support ni dulu. Dia akan test. Okay. Dia ada break support ni, nampak tak? Okay, so kita akan tunggu dia buat retracement sikit untuk kita sell sampai sini. Nampak dia punya ni. Dia dah break. So kita akan tunggu dia untuk kita sell sampai sini. Yang ni saya nampak tentang AN. Tapi anda kata price dia naik atas dia break ni pula, tu lain cerita lah. Maksud dia kita akan tunggu dia akan cari jadi buy pula. Resistance dia dah break resistance, dia akan cari buy lah. Tapi buat masa ni dia dah break support. So sebagai trader yang berpegang pada price action SNR, bila price break support dia akan cari net support kan. Yang tu kena faham lah. Sebab tu saya kata sell sampai sini kan. Kita akan cari support dia. Okay, kalau dia break ni, cari bawah lagi lah. Itulah perjalanan untuk AN. Bawah sini sampai sini pun saya rasa banyak lah ni kan. 60 pip, 70 pip tu dah cukup untuk intraday kan. Berbaloi lah tu. Okay. Yang ni yang saya nampak tentang AN. Clear tak Muhammad Fauzi? Okay. So clear lah penerangan ringkasan. Okay. So kalau kita tengok sikit. Okay, net support dia mana? Net support dia. Dia ada apa? Dia ada sini kan. Support dia. Okay. So kalau ada break ni, mungkin dia akan pergi jauh lah. Okay, buat masa ni kita akan tengok dulu sini dulu, destination kita. Okay. Ni adalah untuk AUD NZD. So Muhammad Abdul Hafiz Saleh. Okay, kalau clear, bagilah saya punya love ke apa kan, like kan, supaya saya faham, kita akan faham kan. Okay. UCAT Abdul Hafiz minta UCAT So UCAT minggu lepas, okay, saya dah buat prediction lah minggu lepas. Okay, price membuat kenaikan. So dia fail to break. Ni nampak tak? Okay, dia buat apa? Dia buat shooting star. Lepas tu pun dia turun. So minggu ni apa berlaku kat dia pula? Kita padam dulu. Okay, seperti biasa kita akan tandakan sebagai resistance dulu satu. Satu resistance. Okay. Support dia kat mana? Sini kan. Okay. SBR, IBS kat sini kan.
Okay, ni support become resistant kan. So clear tak? Siasatnya ni clear kot. Sebab movement ni jelas kan. Dia akan jadi, dia dah break ni So kita akan cuba entry di sini sampai sini. Okay, tu satu situasi lah. Okay, kadang-kadang dia tak buat macam ni. Dia terus P A. Maksudnya dia tak retrace pun. Waktu kat A ni kita tengok dia buat apa. Sama dia akan bounce balik, okay, ataupun dia akan break ni. Kalau break ni kita akan cari lagi next bawah lagi lah. Maksud dia boleh buat duit raya kan. Okay, tak ni lah kan. Bawah ni kat mana? Kat di sini lah. Okay, kat area di sini lah, sekitar ni Tapi bukan terus dia turun macam tu lah. Dia melalui perjalanan jugalah. Dia buat structure, dia buat ni, dia buat macam-macam lah. So, yang kita nak tengok kat sini, yang penting, kalau dia buat retracement, okay, kita akan cuba cari sell di area ni. Tapi kalau dia buat straight ni terus, hati-hati sebab kemungkinan price akan buat dia buat apa? Triple bottom ke, double bottom ke, semua jadi okay. Okay, dia boleh naik sampai atas ni So, yang penting reaksi, kita tengok reaksi candle dia ke mana dulu, halau tujuannya. Okay. Clear tak? Ini untuk CAD lah, USD Canada. So kalau saya akan tunggu the best sell atas ni lah. Saya akan tunggu. Saya tak sell kat sini lah. Saya akan tunggu sell kat sini. Tak apa, walaupun dia turun bawah, dia dah ambil dia dah ni kan. So delete je lah punya order tu kan. Macam mana tak ada rezeki. Yang tu lah trade kan. Yang tu trader kan, forex kan. Bukan tiap-tiap peluang yang kita nampak kita akan tukar sambak kan. Kadang-kadang kita perlu nilai dulu risk dia berapa apa semua kan. Kena tengok, kena buat kiraan yang penting. Okay. Okay, makasih. Makasih, clear. Okay, makasih, clear. Thank you. Okay, makasih. So, ada pair lagi tak? Bagi saya lagi lah 2 pair. Baru warming up lah ni. Okay. So, nak tengok pair apa lagi? Tengok GU. Jom tengok GU. Okay. GU apa berlaku minggu lepas? Saya jangkakan price akan buat kenaikan, tapi dia fail untuk buat kenaikan. So bila dah sampai ni, dia baru dia buat reaksi, baru dia nak buat nampak macam nak naik. Itulah ibarat dia. Okay. So apa yang berlaku pada GU? Abang Muhammad Azari, Muhammad Badri. Saya suka abang. Okay. So kalau kita tengok daripada ni, kita patah balik So GU, kita akan mula-mula apa yang kita akan buat, kita cari support and resistance dulu So kita nampak kat sini satu support Okay. So sini adalah satu resistance. Ayuk. Okay. So support yang berhampiran dengan dia lagi adalah sini Okay. Maksud dia ada kawasan-kawasan ni lah. Okay. So apa yang berlaku pada GU? So kalau kita tengok movement dia, okay, price dia buat kan, nampak? Okay. So sekarang ni price kalau kita tanda segini, okay, dia stay fail break area B ni atau A ni, dia stay dalam zone ni. So kemungkinan price akan boleh turun bawah balik. Okay. Dia akan cuba test bawah balik. Okay. Tapi andai kata price tu nanti tiba-tiba dia break ni, so kita akan cari buy atas lah. Buat masa ni kita tak, bagi saya masih tak dapat clear lagi movement untuk GU ni. Saya masih tak clear movement dia. Cuma saya nampak dia fail to break area ni.
Okay. So kemungkinan price akan turun bawah. So kita akan tunggu dia untuk Okay, dia retrace. Okay, dia break support ni. Ni saya nak kamu faham dia nak turun lagi, dia mesti break ni tau. Break support retest balik. Okay, baru kita sell. Tapi as long dia fail to break ni, level ni, janganlah kamu nak pergi sell awal pula. Okay, saya bawa warna lain ni. Warna merah tak boleh. Warna lain. Okay, saya tunggu dia fail break ni, barulah kita akan cari dia punya sell ya. Kalau dia tak break, jangan kata nak pergi sell pula. Okay, sebab kemungkinan price akan dia break, dia boleh naik atas lagi sebab tu saya cakap, nak sell pun kita mesti tunggu dia break support. Nak buy, break resistance. Itu senang. So saya akan selesa untuk buy GU jika dia break ni, level ni. Bila dia break level ni, saya akan selesa untuk dia kecenderungan untuk GBP USD test atas ada. Tapi as long dia tak fail to break ni, bahagian AB saya ni, ataupun bahagian support atau resistance saya, dua-dua resistance lah belah ni. Okay, so yang tu adalah yang jangan cari pasal nak buy lah. Lebih kurang macam tu ayat dia. Okay, so anda kata dia break ni, okay, sukalah saya tunggu kat bawah ni kan. Tak banyak lah. Okay, tapi kalau satu pip $1 banyak lah kan. Tapi saya tak macam tu lah, saya sikit Kamu dapat banyak lah. Okay, so yang ni saya nampak tentang GU. Okay, movement tak clear lagi, saya stay tunggu untuk dia breakout dulu. Okay, baru saya akan cari sell. Okay, as long kalau dia bounce atas ni, saya akan cuba cari buy lah. GU ni dia punya ada manipulation lah. Maksudnya tu ketidaktentuan pasaran berlaku. Okay, terima kasih Sanusi. Bagus. Okay, terima kasih bang Muhammad Azari yang ni yang saya nampak lah bang. So next pair boy. Yoda Gioda EJ ada EJ. Okay, EJ kisah menarik minggu lepas kan. Okay, EJ ni cerita menarik kan. Okay, untuk EJ cerita lah kan. Tak ada siapa tanya lah, saya cerita bila. So minggu sebelum tu dia buat satu kenaikan kan, menyacak kenaikan kan. So okay, ramailah target sell, termasuk target buy, termasuklah saya. Sebab satu lagi dia pula dia break break trend line pun kan. Ni confirm sell lah ni takkanlah tak sell kan. So kita pun tanda sebagai support sebagai level support tau. Okay, bagian untuk kita buy lah. Semua assume saya pun target buy. Okay, so waktu ni kenapa saya tak buy? Okay, sebab saya cerita sikit lah. Bila price turun, okay, dia buat waktu tu dia buat ni, dia buat candle ni. Masa kita nak naik dah kan, tak sampai sini lagi kan. Sebab saya target nak buy di area ni lah. Okay, lepas tu dia buat candle penurunan momentum kan. So bila dia buat penurunan momentum ni, saya akan tunggu ni. Saya kata relax dulu. Lepas tu dia buat pimba. Pimba apa kan, hammer Okay, so bila dia buat macam ni, waktu tu dah orang tahu nak buy ni kan. Tapi stay kita nak movement yang clear lah. Maksud pimba yang clear, pimba yang macam orang kata ibarat warna hijau kan. So stay dia masih ni. Lepas tu next tu dia turun. So saya kata dia turun dia mesti confirm dia akan cari sini pula. So bila sampai sini dia fail tu lagi break kan. Dia break kan. So dia tak naik kan, dia tak buat bounce lagi. Walaupun sini dia buat doji, kena satai, tapi dia masih break. Dan dia break. Bila dia break tu saya tahu memang fail lah strategi ni. Okay, so sekarang kat mana EJ?
So EJ ni macam biasa kita akan tanda support dulu, resistance dan support. Okey, ni penting sebab kita nak buat jangkaan movement dia. Okey. So sekarang ni price membuat kenaikan. Tapi kamu kena ingat, dalam sama dia pun dah break ni. Dia ada level dia. Susah apa ni ya. Okey. Ni dia punya pagak dia. So sekarang ni price akan cuba daki. Okey. Dia dah break ni kan. So saya nampak dia akan assume ni lah. Dia akan target dia akan cuba mencari kawasan ni. Okey. Daripada kawasan ni kita tengok dia buat apa pula. Kalau dia break atas dia akan cari ni. Kalau dia break bawah, dia macam buat structure penurunan bawah. Okey. Baru kita akan cuba sell. Buat masa ni kita stay. Tunggu untuk kita untuk ni sekarang ni kita akan pelan-pelan untuk kita buy. Okey. So kalau tengok bawah ni ada reaksi candle tak? Tak ada lagi Okey. Ada support juga. So tu dia ada satu support sini Saya tanda dengan ni Ni support di weekly Kenapa saya tak ambil kat H4? Sebab saya tak nampak. Lepas tu dia dah break So tak apa, abaikan dia. So kemungkinan price akan naik tu waktu tengok reaksi candle. Kalau dia punya candle buat structure penurunan, baru kita akan sell. Tapi selagi dia tak buat structure untuk penurunan, tak buat CRS untuk penurunan, selagi tu kita tak akan sell. Okey. Sebab momentum kenaikan ada ke barang kalian dia akan boleh pergi lagi jauh lagi sampai break atas ni boleh jadi. Okey. Hati-hati So EJ ni minggu depan saya stay away dulu lah. Maksud dia kalau tak clear movement, duk jauh-jauh dulu lah. Tengok peleng tak? Teman-teman jangan cari pasal lah. Kalau peleng tak clear, kalau clear kamu nampak, kamu boleh ni lah. Boleh tengok, boleh trade lah. Okay. So high me suiti Cat Chef So kita tengok pada Cat Chef. So Cat Chef macam minggu lepas, okay, macam saya katakan, dia selagi dia tak break ni, kita tak akan cari sell. Kita tengok dia jadi buy. Saya cerita tadi macam sama aja. So apa kita nak buat minggu ni? Mula tanda lagi sebagai kita punya ni adalah dia punya resistance dia. Okey, yang ni dia punya support dia. Okey. Lepas tu ada riak. Sini ada kan. Double bottom double top tak jadi. Okey. Dan sini satu lagi. So price dah break kan. Kita nampak kan dia dah break kan. So kita akan tunggu dia buat retracement untuk kita buy saja. Sama ada akan test sini satu, ataupun dia boleh test macam ni tau. Sampai bawah ni boleh naik atas balik. Dia ada dua level, dua simulasi. Okay, maksud dia as long dia tak break kawasan ni, kita takkan cari sell. Okay. Tapi anda kata price dah break. Okay, dia dah break. Okay, ada setengah cakap saya nampak head and shoulder lah sini kan. Dia nampak sini kan, head and shoulder kan. Ada setengah cakap kan. So dia ada kebarangkalian untuk dia break bawah kan. So kita tengok reaksi candle lah. Tu yang penting kan, kita tengok apa candle dia buat kat sini. Okay. Kalau tanya saya ada position sell kat sini. Tapi yang minggu ni saya cari buy pening pula. So yang penting reaksi candle kat sini. Kalau kita tengok daripada movement candle pun, okay, dia dah buat apa ni? Kita baca candle lah. So kalau tengok candle ni, nampak dia buat apa? Dia buat apa? Hanging man Dia hanging man. Okay,
dia buat hanging man. So ada kemungkinan price dia akan cuba cari bawah. Okay, andai kata dia break bawah, so kita akan tunggu dia akan sell lagi lah. Kita tengok reaksi candle kat sini dia buat apa. Kalau dia break ni, kita akan sell lagi bawah. Okay, yang penting reaksi candle. Kadang-kadang sebab dia dah buat munan, dia buat apa, dia dah buat tanda-tanda dia turun, tapi kadang-kadang dia turun sekejap, dia turun sikit, lepas tu terus dia naik. Tu yang penting macam ni lah kan. Buat ni dah kita target ni dah double apa, double top ni kan, kita pun target sell, tapi kita tengok dia naik balik kan. So yang tu yang penting, tengok reaksi candle dia. Okay, dia boleh jadi buy, andai kata dia sini dia test balik, dia boleh buy lah. Tapi dalam masa sama dia boleh jadi sell bila dia break. Nak lagi cantik, dia break bawah ni lah, baru kita boleh sell dengan penuh halobo. Okay, boleh lah cari duit ayah. Okay, ini saya nampak tentang KCF. So untuk live kali ni, okay, yang ni lah saya tunjukkan live analisa. Okay, saya ada soalan lah, ada orang tanya saya kan. Ni saya kongsi sikit lah. Cikgu, macam mana kalau kita dapat loss betul-betul benda ni pun berlaku kat saya kan. Okay, so bila kita berlaku loss betul-betul, apa kita perlu buat? Firstly adalah kita perlu stop trade dulu, relax dulu. Stop trade, kalau boleh jangan tengok chart dulu, relax dulu. Okay, dan next kita buat review trade dulu. Maksudnya kamu tengok kenapa kamu kena stop loss, adakah disebabkan good loss ataupun bad loss. Okay, maksudnya kalau bad loss tu kamu hentam promo kan, kamu gerak kat market kan. Kalau good loss tu kamu dah tengok kamu punya technical kata okey, maksudnya kamu tengok okey, sini okey, dah break, dah cukup macam minggu lepas okey, ni satu contoh okey, kamu kata okey, saya sell coach. Okey, saya sell sebab dia dah break ni kan, saya sell kat sini. Okey, kamu sell, lepas tu price break atas. Okey, dan kamu jangkakan dia buat head and shoulder okey, kamu kata ni dia buat ni head and shoulder kan. So saya nak, sebab tu saya sell. Okey, tak ada masalah. Kamu sell dan kamu kena stop loss, itu adalah bendanya good loss. Maksud dia kamu dah follow technical tapi market tak bagi, nak buat macam mana? Itu kena faham. Kadang-kadang kita ni, trader ni, saya kongsi sikit dia suka buat adjustment Maksud dia bila dia strict stop loss kena, tu dia tak, teknik ni kena buat adjust sikit ni, aku kena masuk sini sikit ataupun aku kena stop loss aku kena 50 pip ni ataupun 100 pip baru tak kena TP kan, baru tak kena SL kan, baru berhenti Maksud dia trader ni dia suka buat itu. Sedangkan kalau dia ikut balik record dia, okey, macam ni saya selalu tengok record saya minggu sebelum ni, tahun lepas ke apa, saya konsisten dengan benda yang ada. Kita konsisten profit dah 24 bulan, dah 5 turn dengan cara yang sama. Tiba-tiba kita trade dalam seminggu atau 2 minggu, kita stop loss semua. Tiba-tiba kita nak ubah strategi kita. Tu something wrong Maksud dia tu, takkan dah market baru tak jadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu kan, kita dah mula rasa tak boleh guna teknik ni cari teknik lain Kita kena, kalau kamu nak tahu strategi kamu tu tak okey, mungkin kamu kena ambil tempoh dalam masa 6 bulan ke 1 tahun baru kamu tahu strategi aku guna tak okey. Dah tak okey, dah tak relevan contoh macam tu lah. Okey, sebab market ni saya rasa ada manipulation lah apa, sebab tu kadang dia fail dia kena hit stop loss dulu kan, baru dia turun apa tu normal lah dalam market kan. Yang penting kita apa, benda tu kita tak boleh kawal tau. Benda manipulation dalam market kita tak boleh kawal benda ni. Yang kamu boleh kawal apa? kamu, account kita boleh kawal, stop loss kita boleh kawal. Betul tak? Kalau benda ni pun kita duk salahkan teknik ataupun kita duk salahkan market duk maki market babi lah apa lah, semua tu tak datangkan apa-apa pun. Market ni dia ni je kan, kita yang kawal. Macam mana kita kawal kita punya account kita, tu yang penting sebenarnya. Okay, so ni sikit perkongsian daripada saya. Okay, so saya harapkan minggu depan anda semua boleh profit yang bermanfaat. Okay, profit kamu tu boleh kamu withdraw, boleh kamu belanjakan keluarga kamu, boleh kamu bantu orang lain. Yang tu lebih penting lah. Kalau ada lebihan Okay, jangan lupa bayar zakat. Okay,
So untuk minggu ni sekadar ni lah, 45 minit pun dah cukup lah. Saya pun dah kering tekak saya. Okay, nanti kena cari plastik hitam kan. Lah, susah keluar kan time-time macam ni kan. Okay, sudah-sudahilah dengan ucapan terima kasih sebab join saya. Kalau rajin-rajin lah kamu subscribe saya punya channel di YouTube, InsyaAllah lepas raya saya akan buat online course untuk ni lah kat YouTube lah. Lepas tu projek saya lepas raya lah, InsyaAllah. So rajin-rajin lah share saya punya live ni apa semua supaya dapat ramai lagi manfaat. Supaya dapat ramai manfaat. So yang itulah sekadar dulu daripada saya. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.